Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah sebuah kisah keajaiban yang berlaku di sebuah kampung di Tanah Tinggi, Cameron, Malaysia. Mak Cik Siti, seorang nenek berusia 68 tahun, baru pertama kali menuai hasil benih ubi kentang Mardi, sebuah varieti istimewa dari Malaysia. Ubi kentang yang dihasilkannya 2 kali lebih besar daripada biasa. Namun, orang tengah menolaknya kerana saiznya yang terlalu besar. Dalam keadaan terdesak, nenek ini mula menggoreng bergedil menggunakan 2 kuali kecil miliknya. Cabaran ini bermula pada jam 4 pagi dengan hanya kuali lama. Tetapi, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Setahun kemudian, kuali kecil itu telah mengubah nasib seluruh kampung. 40 keluarga telah menubuhkan sebuah koperasi, 23 orang anak muda yang telah berhijrah kini pulang ke kampung, dan sekolah yang telah ditutup selama 10 tahun dibuka semula. Bagaimanakah 2 kuali kecil ini mampu menyelamatkan sebuah kampung? Mari kita mulakan ceritanya sekarang. Permulaan yang tidak dijangka. Assalamualaikum, saya Siti. Umur saya 68 tahun dan saya telah tinggal seumur hidup di Cameron Highlands pada ketinggian 2.800 meter dari aras laut. Sebelum saya ceritakan kisah saya, biar saya mulakan dengan apa yang berlaku pagi tadi. Pukul 5 pagi, saya sudah ke kebun. Hari ini hari yang istimewa. Ini adalah hari pertama saya menuai benih ubi kentang Mardi yang diberikan oleh pakar pertanian dari Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Mardi, 6 bulan lalu. Jantung saya berdebar-debar sambil berjalan ke kebun berbekalkan lampu suluh. Sudah 60 tahun saya bertani, tetapi perasaan ini adalah yang pertama kali. Apabila saya mula menggali, sebiji ubi kentang muncul. Saya tergamam. Saiznya 2 kali ganda daripada ubi biasa. Galian kedua dan ketiga juga sama. Ini adalah ubi kentang terbesar yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Apabila matahari terbit, jiran-jiran mula berkumpul. Mereka semua terkejut. Pak Abu mengangkat sebiji ubi sambil memuji, dan Nenek Kalsom memegang tangan saya mengucapkan tahniah. Kira-kira 20 orang penduduk kampung datang membantu saya menuai. Menjelang tengah hari, kami berjaya mengisi 15 guni. Petang itu, saya bertemu dengan 2 orang pemborong dari Kuala Lumpur untuk menjual hasil kentang saya seperti biasa. Mereka membuka guni dan menggelengkan kepala. Katanya terlalu besar. Ubi kentang seperti ini tidak laku di pasar. Orang tidak biasa dan mungkin tidak akan membelinya. Mereka menawarkan harga 30% lebih rendah daripada biasa. Saya terkejut. 6 bulan saya menjaga ubi ini dengan penuh kasih sayang. Saiznya besar dan bentuknya cantik, tetapi itu pula yang menjadi masalah. Saya cuba mencari pemborong lain, tetapi jawaban mereka sama sahaja. Menjelang senja, penduduk kampung pulang ke rumah masing-masing dengan wajah risau. Di dalam stor, 15 guni ubi kentang tersusun kemas, dan saya terduduk di hadapannya. Saya teringatkan 3 orang cucu saya, yang sulung di tingkatan 5, yang kedua tingkatan 4, dan yang bongsu tingkatan 3. Mereka semua pandai belajar, tetapi wang untuk membeli alat tulis sentiasa tidak mencukupi. Saya berharap hasil tuaian kali ini dapat menampung perbelanjaan mereka, tetapi rancangan saya musnah. Kira-kira pukul 10 malam, saya masih duduk di stor. Saya mengambil sebiji ubi dan menelitinya. Kulitnya bersih dan saiznya seragam. Apabila saya membelahnya, isinya putih dan segar. Kenapa tiada siapa yang mahu membeli ubi kentang sebagus ini? Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Semasa saya muda, kira-kira 40 tahun yang lalu, saya pernah menjual makanan di pesta kampung. Saya menjual bergedil. Saya masih ingat, dengan 2 kuali kecil, saya berjaya menjual dengan banyak. Sekarang, di hadapan saya, ada ubi kentang yang 2 kali lebih besar. Jika saya buat bergedil dengan ubi ini, pasti hasilnya lebih tebal dan sedap. Jika orang tidak mahu membelinya mentah kerana saiznya, apa kata saya sendiri yang memasaknya? Saya bangun dan pergi ke dapur. Dari almari usang, saya mengeluarkan 2 kuali lama. Kuali kecil yang berkarat dan pemegangnya sudah longgar. Inilah kuali yang sama saya gunakan 40 tahun dahulu. Sehingga pukul 2 pagi, saya membuat pelbagai kira-kira. Berapa banyak bergedil boleh saya hasilkan dari sebiji ubi? Berapa harga yang patut saya jual? Di mana tempat yang sesuai untuk berniaga? Pelbagai persoalan bermain di fikiran, tetapi saya tidak yakin. Selama 60 tahun, saya hanya tahu bertani, bukan berniaga. Lagipun, pada usia 68 tahun, bukan mudah untuk membuka gerai di pasar. Saya perlu bangun awal, berdiri sepanjang hari, dan melayan kerana orang ramai. Tetapi, saya tiada pilihan lain.
Pemborong tidak mahukan ubi saya, dan perbelanjaan sekolah cucu-cucu tidak boleh ditangguh. Saya membuat keputusan. Esok pagi, saya akan ke pasar. Sebelum tidur, saya membersihkan 2 kuali lama itu. Saya kikis karatnya, sapukan minyak, dan ikat pemegangnya dengan tali. Sambil membersihkan kuali, hati saya terasa semakin kental. Mungkin esok pagi saya akan tahu. Sama ada pilihan saya ini betul atau satu percobaan yang sia-sia. Tetapi satu perkara yang pasti, lebih baik saya melakukan sesuatu daripada hanya duduk menunggu. Malam itu, saya bermimpi. Saya bermimpi sedang menggoreng begedil di sebuah gerai kecil. Asap berkepul-kepul dan orang ramai beratur panjang. Saya tidak tahu sama ada ia mimpi yang baik atau buruk. Tetapi apabila saya terjaga, saya terasa bertenaga. Cabaran bermula. Pukul 3.30 pagi, jam loceng berbunyi. Saya bangun 1 jam setengah lebih awal daripada biasa. Badan terasa berat dan mata sukar untuk dibuka, tetapi saya gagahkan diri. Hari ini adalah permulaan cabaran baru dalam hidup saya. Saya ke dapur dan mengambil 2 kuali yang telah saya siapkan malam tadi. Dapur gas muda alih juga saya bawa bersama. Saya memilih 10 biji ubi kentang yang paling besar. Minyak, garam, tepung dan telur, semua bahan yang diperlukan saya masukkan ke dalam bakul. Masalahnya, di mana saya harus berniaga. Pasar pagi di kampung hanya dibuka dari pukul 5 hingga 8 pagi. Kebanyakan peniaga di sana adalah jiran-jiran lama saya. Bukan mudah untuk membuka gerai di hadapan mereka. Tetapi, saya tiada pilihan. Hanya di situ tempat orang ramai berkumpul. Saya menjunjung bakul dan melangkah keluar dari rumah. Subuh masih gelap dan angin sejuk bertiup. Apabila saya tiba di pasar pada pukul 4.30 pagi, peniaga lain sudah mula mendirikan gerai. 1, 2, 3, Pak Abu si penjual buah, Kak Ros si pembuat kuih, dan Mak Lima si penjual sayur. Semuanya wajah yang saya kenali. Saya memilih satu sudut di pintu masuk pasar, tempat yang kurang menjadi tumpuan. 1, 2. Saya meletakkan kotak kecil dan meletakkan dapur gas di atasnya. Kemudian, saya mula memanaskan kuali dan menuang minyak. Pak Abu datang menghampiri. Dia melihat persiapan saya dan bertanya, "Siti, kamu buat apa nih?" Saya menjawab ringkas, "Nak cuba jual begedil." Dia menggelengkan kepala. "Tak boleh berniaga makanan di sini. Kamu tiada lesen dari pejabat kesihatan. Lagipun, siapa yang nak beli begedil pagi-pagi buta nih?" Muka saya merah padam. Tetapi saya sudah sampai sejauh ini. Saya tidak boleh berputus asa. Dengan sopan saya berkata, "Bagi saya cuba sehari saja Pak Abu. Kalau tak laku, esok saya tak datang lagi." Pak Abu kelihatan tidak berpuas hati, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Sambil berlalu, saya terdengar dia merungut, "Buang masa saja." Pukul 5 pagi, orang ramai mula tiba. Saya mula memarut ubi kentang. Ubi yang besar itu menghasilkan banyak air. Saya tapis airnya, campurkan dengan tepung dan telur, dan perasakan dengan garam. Apabila kuali sudah panas, saya mula menggoreng begedil yang pertama. Bunyi desiran minyak dan bau wangi begedil mula memenuhi udara pagi. 4. Beberapa orang menoleh ke arah saya. Saya terus menggoreng. Dengan 2 kuali, saya boleh menggoreng 4 biji serentak. Setiap biji mengambil masa kira-kira 3 menit untuk masak. Lama-kelamaan, saya semakin mahir dan pantas. Kira-kira pukul 6 pagi, pelanggan pertama datang. Seorang wanita muda yang kelihatan tergesa-gesa untuk ke tempat kerja. "Mak Cik, berapa harga nih?" Saya tergamam seketika. Saya belum menetapkan harga. Saya membuat kira-kira pantas dalam kepala, kos bahan, masa, dan tenaga. Lalu saya berkata, "Sebiji 50 sen." Wanita itu berfikir sejenak dan mengangguk. "Bagi saya 2. Saya membungkus 2 biji begedil panas dalam kertas dan menyerahkannya. Saya menerima RM1. Tangan saya menggeletar. Jualan pertama saya, RM1. Itu terasa seperti emas. Selepas itu, pelanggan mula bertambah. Orang yang lalu lalang berhenti kerana tertarik dengan baunya. Ada yang membeli sebiji, ada yang membeli 2, dan seorang makcik membeli 4 biji. Menjelang pukul 7 pagi, saya tidak berhenti menggoreng. Tangan saya lenguh dan pinggang saya sakit, tetapi saya tidak boleh berhenti. Orang ramai terus datang. Seorang datuk menggigit begedil dan berkata, "Sedap nih. Lagi sedap dari yang biasa makan kat rumah." Kata-katanya memberi saya semangat. Pengalaman memasak selama 60 tahun tidak sia-sia. Pukul 8 pagi, pasar mula lengang. Saya memeriksa baki bahan.
kesemua 10 biji ubi kentang telah habis digunakan, dan saya telah menghasilkan 80 biji begedil, 76 biji telah terjual. Apabila saya mengira wang, saya mendapat 38 diser. Selepas menolak kos bahan sebanyak RM10, saya untung RM8 riba, lebih banyak daripada pendapatan bertani seharian. Tetapi, ada masalah. 4 biji begedil masih berbaki. Terlalu banyak untuk saya makan seorang, dan sayang untuk dibuang. Saya membawanya kepada Pak Abu. Terima kasih sebab risaukan saya pagi tadi. Ambillah nih. Pak Abu kelihatan serba salah, tetapi dia menerimanya. Selepas menggigit sekali, matanya membulat. Siti, sedap betul nih. Esok kamu datang lagi? Saya mengangguk. Ya, saya akan datang. Dalam perjalanan pulang, saya memegang wang di dalam poket. RM38. Bukan jumlah yang besar, tetapi ia adalah hasil titik peluh saya sendiri. Saya menjual 76 daripada 80 biji begedil. Petang itu, saya membuat kira-kira semula. Jika saya membuat 100 biji atau 120 biji, berapa banyak yang akan terjual? Berapa banyak bahan yang saya perlukan? Pergelangan tangan saya sakit, pinggang saya juga. Tetapi anehnya saya berasa gembira, perasaan yang tidak pernah saya rasai selama 60 tahun bertani. Saya menghasilkan sesuatu, orang menyukainya, dan mereka membayarnya. Semasa makan malam, saya bercerita kepada cucu-cucu saya. Saya menelepon cucu sulung saya. Nenek dah mula berniaga hari ini. Nenek jual begedil. Cucu saya terkejut dan bertanya, "Nenek berniaga?" Wah, bagusnya. Saya tersenyum dan menjawab, "Ya, dan jualan hari ini agak baik. Esok mungkin lebih baik." Selepas meletakkan telepon, saya membersihkan kedua-dua kuali itu sekali lagi sebagai persediaan untuk esok. Dan saya berpikir, adakah ini akan berjaya? Adakah perniagaan yang saya mulakan pada usia 68 tahun ini akan berhasil? Saya tidak pasti. Tetapi hari ini saya menjual 76 biji. Orang kata sedap. Mereka kata akan datang lagi esok. Itu sudah cukup sebagai satu harapan. Pukul 11 malam. Sebelum tidur, saya melihat keluar tingkap. Bulan bersinar terang. Panjaran titi wangsa kelihatan keperakan. Saya berbisik perlahan. Esok kita coba lagi. Kita buat lebih banyak. Malam itu, saya fikir saya akan sukar tidur kerana tangan yang sakit, tetapi saya tidur dengan nyenyak. Dalam mimpi, saya masih menggoreng begedil. Tetapi kali ini saya tidak keseorangan. Ada seseorang di sebelah saya, membantu. Saya tidak tahu siapa, tetapi ia adalah mimpi yang indah. Semangat yang semakin membara. Pada hari kedua, saya menyediakan 15 biji ubi kentang. 50% lebih banyak daripada semalam. Mungkin ia satu angan-angan, tetapi saya harus mencuba. Saya bangun pukul 4 pagi dan mula bersiap. Saya sudah semakin biasa, jadi persiapan lebih pantas berbanding semalam. Pukul 4.30 pagi, saya sudah keluar dari rumah. Apabila saya tiba di pasar, tempat biasa saya sudah ada orang. Kak Ros yang menjual kuih. Dia tersenyum dan berkata, "Siti, semalam saya dengar cerita pasal begedil kamu." Orang kata sedap. Saya tersipu malu tetapi mengucapkan terima kasih. Kak Ros menambah, "Nanti saya syorkan pada pelanggan saya. Kita kena saling bantu." Saya selesai bersiap dan mula menggoreng pada pukul 5 pagi. Pengalaman semalam membuatkan tangan saya lebih pantas. Saya menggunakan kedua-dua kuali secara bergilir-gilir mengikut rentak. Kira-kira pukul 5.30 pagi, pelanggan pertama tiba. Mak Cik yang membeli 4 biji semalam. Dia menyapa saya dengan mesra. "Siti, semalam satu keluarga suka begedil kamu. Hari ini bagi saya 6 biji." Saya terkejut tetapi gembira. Saya membungkus 6 biji begedil panas dengan cermat dan menyerahkannya. Saya menerima RMM. Sambil berlalu, Mak Cik itu berkata, "Saya dah beritahu jiran-jiran saya. Nanti mereka datang." Dan memang benar. Pukul 6 pagi orang mula beratur. Semalam hanya seorang dua, tetapi hari ini 3-4 orang datang serentak. Seorang lelaki bertanya, "Betul ke ini dibuat dari ubi kentang Mardi?" Saya mengangguk. "Ya, ubi kentang Mardi yang saya tanam sendiri." Lelaki itu kelihatan kagum dan berkata, "Saya ada dengar cerita. Ubi kentang teknologi Malaysia, saiznya besar." Sambil menggoreng, saya menjelaskan, "Betul, saiznya 2 kali ganda ubi biasa, sebab tu begedil ni tebal." Lelaki itu membeli 3 biji dan berkata akan memberitahu kawan-kawannya. Kira-kira pukul 7 pagi, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Seorang wanita muda datang dengan telefon bimbit.
Dia bertanya sama ada boleh mengambil gambar. Saya keliru tetapi mengizinkannya. Dia mengambil gambar saya sedang menggoreng dan gambar begedil secara dekat. Kemudian dia membeli 4 biji. Apabila ditanya untuk apa, dia berkata akan memuat naiknya di Instagram. Begedil nenek Cameron Highlands, katanya. Saya tidak begitu faham apa itu Instagram, tetapi saya rasa ia sesuatu yang baik. Pukul 8 pagi, semua ubi kentang yang saya sediakan habis. Saya membuat 110 biji dan 100 biji terjual. 20% lebih banyak daripada semalam. Baki 10 biji saya berikan kepada peniaga lain. Pak Abu, Kak Ros, Mak Lima, dan Encik Hasan yang menjual daging. Semua kata sedap dan berterima kasih. Dalam perjalanan pulang, saya mengira wang 50 ringgit. Selepas menolak kos bahan 15, saya untung 35 ringgit. 7 lebih banyak daripada semalam. Tetapi, masalah baru timbul. Pergelangan tangan saya sangat sakit. Keletihan semalam ditambah dengan kerja hari ini membuatkan pergelangan tangan saya bengkak. Pinggang saya juga begitu. Sebaik tiba di rumah, saya terus terduduk. Badan saya tidak bermaya. Saya tidak dapat mengangkat tangan. Jiran saya, Nenek Kalsom, datang melawat. Dia mengucapkan tahniah selepas mendengar cerita kejayaan saya. Tetapi apabila melihat wajah saya, dia kelihatan risau. "Siti, kenapa dengan muka kamu? Sakit ke?" Saya kata, "Tidak apa-apa." Tetapi Nenek Kalsom tidak percaya. Dia memegang pergelangan tangan saya dan menggelengkan kepala. "Kamu terlalu memaksa diri. Boleh jadi teruk nanti." Dia menampal koyok dan berpesan sebelum pulang, "Esok rehatlah. Kesihatan lebih penting." Tetapi saya tidak boleh berehat. Pelanggan yang datang hari ini pasti akan datang lagi esok. Mereka akan kecewa jika saya tiada. Lagipun, cerita ini sudah mula tersebar. Saya tidak boleh berhenti sekarang. Selepas makan malam, saya menuam lengan saya dengan air panas. Saya merendam tuala dalam air panas dan meletakkannya di pergelangan tangan dan siku. Rasa sakitnya sedikit reda. Kira-kira pukul 9 malam, anak perempuan saya, Aisyah, menelpon dari Kuala Lumpur. "Mak, kenapa suara mak lain macam? Mak sakit ke?" Saya menafikannya, tetapi anak saya dapat mengagak. "Jangan paksa diri, mak, ingat sikit umur tu." Saya kata tidak apa-apa. Dan jika saya berusaha sedikit lagi, saya boleh kumpulkan wang untuk belanja sekolah cucu-cucu. Anak saya mengeluh. Dia kata akan pulang pada hujung minggu. Selepas meletakkan telefon, saya berfikir, mampukah saya meneruskan semua ini? Hari ini saya membuat 100 biji, dan tangan saya sudah begini. Jika saya tambah lagi, apa akan jadi? Tetapi saya tidak boleh berputus asa. Ini baru hari kedua. Orang sudah mula suka. Cerita sudah mula tersebar. Jika saya berhenti sekarang, semuanya akan sia-sia. Bantuan tiba. Pada hari ketiga, apabila jam loceng berbunyi, saya tidak dapat bangun. Badan saya terasa berat seperti batu dan lengan saya langsung tidak boleh digerakkan. Selama 10 menit, saya hanya terbaring memandang siling. Tetapi pada pukul 4.10 pagi, saya bangun. Perlahan-lahan, saya ke dapur dan mengeluarkan ubi kentang. Hari ini saya sediakan 20 biji. Semasa memarut ubi, pergelangan tangan saya terasa seperti menjerit kesakitan. Tetapi saya tidak berhenti. Tangan saya menggeletar, tetapi saya terus memarut. Apabila saya tiba di pasar, saya hampir pengsan. Tetapi saya tetap membuka gerai dan mula menggoreng. Pukul 5.40 pagi, pelanggan mula datang. Lebih ramai daripada semalam. Wanita muda itu juga datang. Dia kata selepas memuat naik gambar semalam, kawan-kawannya semua mahu mencuba. Saya tersenyum sambil menghulurkan begedil. Tetapi dalam hati saya mahu menangis. Lengan saya terlalu sakit. Kira-kira pukul 7 pagi saya melakukan kesilapan. Semasa membalikan begedil, kuali terlepas dari tangan saya. Kuali jatuh dan begedil bertaburan di tanah. Tangan saya sudah tidak berdaya. Pelanggan terkejut melihat saya. Saya cuba mengutipnya tetapi badan saya terhuyung-hayang. Kepala saya pening. Kak Ros berlari ke arah saya. "Siti, kamu tak apa-apa?" Saya mengangguk, tetapi air mata saya mengalir. Badan saya tidak lagi menurut kata. Keletihan 2 hari lepas datang serentak. Kak Ros memegang lengan saya. "Cukuplah untuk hari ini. Semua orang faham." Tetapi saya menggelengkan kepala. "Tak, saya boleh. Pelanggan sedang menunggu." Ketika itu, seorang pelanggan berkata, "Mak Cik, jangan paksa diri. Kami boleh datang lagi esok." Pelanggan lain juga mengangguk. "Betul tu, rehatlah." Pada saat itu saya sedar.
Orang datang bukan hanya untuk membeli begedil. Mereka datang untuk menyokong seorang nenek berusia 68 tahun yang gigih bekerja dengan kuali kecilnya. Hari itu, saya menutup gerai sebelum pukul 8 pagi. Saya membuat 140 biji dan menjual 120 biji. Saya mendapat rem 60 ringo, tetapi saya tahu, saya tidak boleh terus begini. Bekerja sendirian ada hadnya. Petang itu, saya terbaring di atas katil memandang siling. Lengan saya bengkak dan pinggang saya tidak dapat diluruskan. Tetapi saya tidak mahu berputus asa. Tiba-tiba, kedengaran pintu diketuk. Apabila saya membuka pintu, anak perempuan saya, Aisyah, berdiri di situ. Anak saya yang berusia 45 tahun itu bekerja di sebuah syarikat di Kuala Lumpur. Kenapa dia ada di sini pada hari bekerja? "Ma!" Aisyah berlari memeluk saya. Dia melihat pergelangan tangan saya dan matanya berkaca. "Ma, apa dah jadi nih? Kenapa sampai macam ni?" Saya kata tidak apa-apa, tetapi anak saya tidak percaya. Selepas bercakap dengan mak semalam, saya risau sangat. Saya ambil separuh hari cuti dan terus balik. Suara mak lain macam. Aisyah memeriksa lengan dan pinggang saya. Kemudian, dengan nada marah dia berkata, "Kita kena pergi klinik sekarang juga. Ini bukan penat biasa, ini dah cedera." Saya memegang tangan anak saya. "Aisyah, mak tak apa-apa. Rehat beberapa hari nanti baiklah." Tetapi anak saya menggelengkan kepala. "Ini bukan soal rehat beberapa hari. Pelanggan akan terus bertambah. Macam mana mak nak buat seorang diri?" Saya tidak dapat berkata apa-apa. Kata-kata anak saya benar. Dalam masa 2 hari, pelanggan bertambah 2 kali ganda. Esok pasti lebih ramai. Badan saya tidak akan mampu menanggungnya. Aisyah pergi ke dapur. Dia membuka peti sejuk dan mengeluh. "Bahan untuk esok pun mak belum sediakan." Saya kata saya tidak berdaya. Anak saya memandang saya dan berkata, "Mak, kenapa sampai macam ni?" "Sebab belanja sekolah cucu-cucu." Saya mengangguk. Tetapi bukan itu sahaja sebabnya. Selama 60 tahun mak hanya bertani. Ini kali pertama orang suka apa yang mak buat. Mereka menunggu. Mereka menyokong. Mak suka perasaan tu. Anak saya duduk di sebelah saya. Lama kami berdiam diri. Kemudian dengan perlahan dia berkata, "Mak, saya akan berhenti kerja dan balik ke sini." Saya terkejut. "Apa?" "Aisyah, jangan macam tu." Anak saya memegang tangan saya. "Mak tak boleh buat sorang-sorang. Kalau pelanggan terus bertambah, nanti mak jatuh sakit." Sejujurnya, saya pun dah penat hidup di KL. Setiap hari berulang-alik 2 jam, kerja lebih masa, hidup pun tak bermakna. Saya cuba menghalangnya. "Kamu ada kerja tetap, ada gaji bulanan, kenapa nak lepaskannya?" Aisyah tersenyum pahit. "Kerja tetap? Mak, bulan depan saya mungkin akan diberhentikan. Syarikat sedang membuat penstrukturan semula." Ini berita yang saya tidak tahu. Selama ini anak saya tidak pernah menunjukkan kesusahannya. Aisyah menyambung. "Sebab tu saya dah fikirkan. Kalau dah nak berhenti, lebih baik saya buat apa yang saya suka." Bila tengok mak buat macam ni, saya rasa inilah jawapannya. Saya masih tidak yakin. "Aisyah, kita tak tahu benda ni akan berterusan atau tidak. Mungkin ini cuma sementara." Anak saya menggelengkan kepala. "Tah, saya dah tanya orang-orang di pasar. Semua orang bercakap pasal mak. Cerita pasal begedil nenek ubi kentang Mardi dah tersebar sampai ke kampung sebelah." Malam itu, Aisyah memasak makan malam untuk saya. Sudah lama saya tidak merasa masakan anak saya. Sup kentang dan roti sangat sedap. Sambil makan, anak saya berkata, "Mak, bagi saya masa seminggu. Saya selesaikan urusan di syarikat dan balik ke sini. Buat masa ni saya akan balik tolong mak pada hujung minggu." Saya berfikir, betulkah keputusan ini? Adakah saya patut mengubah hidup anak saya sebegini? Tetapi Aisyah berkata, "Bukan mak yang ubah. Saya yang pilih." Malam itu, anak saya menampal koyok baru di lengan saya. Dia juga menyusun rancangan untuk esok. Berapa banyak ubi kentang yang perlu disediakan, pukul berapa nak bangun, bagaimana nak bahagikan kerja. Aisyah berkata, "Esok saya yang parut ubi. Mak cuma goreng saja." Itu pun perlahan-lahan. Keesokan paginya, kami bangun bersama. Anak saya memarut ubi dan saya menggoreng begedil. Apabila kerja dibahagikan, semuanya menjadi lebih mudah. Apabila kami tiba di pasar, pelanggan sudah menunggu. Mereka terkejut melihat Aisyah di sebelah saya. Seorang makcik bertanya, "Ini siapa?" Dengan bangga saya menjawab, "Anak perempuan saya. Mulai hari ini dia akan tolong saya." Pelanggan bertepuk tangan. Wah, keluarga bekerja bersama. Hari itu,
kami membuat 150 biji. Semuanya habis terjual. Dengan adanya anak saya mempunyai lebih banyak masa. Saya boleh berbual dengan pelanggan. Seorang lelaki bertanya, "Betulkah hanya guna ubi kentang Mardi?" Aisyah menjawab, "Ya, ubi kentang Mardi yang mak saya tanam sendiri, ditanam dari benih teknologi Malaysia." Lelaki itu kelihatan kagum. Patutlah sedap. Pukul 8 pagi, kami selesai berniaga. Anak saya mengira wang. "Mak, dapat RM75. Aisyah tersenyum dan berkata, "Mak, nampaknya perniagaan kita ni menjadi." Saya juga tersenyum. Senyuman yang paling lega selepas sekian lama. Dalam perjalanan pulang, anak saya bertanya, "Mak, bila saya balik sepenuhnya minggu depan, apa yang perlu kita buat dulu?" Saya berfikir sejenak. Kemudian saya menjawab, "Kita kena beli satu lagi kuali. Berdua dengan 2 kuali kecil ni tak cukup." Anak saya mengangguk. "Dan kita kena pastikan bekalan bahan mentah stabil. Macam buat perjanjian terus dengan pekebun kentang." Saya memandang anak saya dengan kagum. Dalam masa 3 hari, dia sudah berfikir seperti seorang ahli perniagaan. Petang itu, Aisyah pulang ke Kuala Lumpur. Sebelum pergi, dia memeluk saya erat. "Mak, tunggu seminggu ya. Saya pasti akan kembali." Sambil melihat anak saya pergi, saya berfikir, betapa bernasib baiknya saya. Jika saya keseorangan, pasti saya sudah berputus asa. Tetapi sekarang, kami berdua. Malam itu, saya menelpon cucu-cucu saya. Saya memberitahu cucu sulung, "Mak kamu akan balik tolong nenek. Kami akan berniaga bersama." Cucu saya terkejut dan bertanya, "Betul ke, Mak berhenti kerja?" Saya menjawab, "Ya, kami sekeluarga akan bekerja bersama." Selepas meletakkan telefon, saya memandang 2 kuali kecil itu. Tidak lama lagi, akan ada 3. Apabila anak saya pulang, kami akan membeli satu lagi kuali dan menggoreng bersama-sama. Pukul 11 malam, sebelum tidur, saya melihat kalender. Saya membulatkan tarikh, seminggu dari sekarang. Hari anak saya akan kembali. Dan saya berfikir, mampukah kami melakukannya? Mampukah kami, ibu dan anak, meneruskan perniagaan kecil ini? Saya tidak pasti, tetapi harapan itu ada. Dengan adanya anak saya bersama itu sudah cukup. Malam itu, dalam mimpi, saya dan anak saya menggoreng begedil bersama. 3 kuali berdesir serentak dan pelanggan beratur sambil tersenyum. Ia adalah mimpi yang indah. Dan tidak lama lagi, ia akan menjadi kenyataan. Koperasi dan harapan baru. Seminggu kemudian, Aisyah kembali. Dia membawa 2 beg besar. Dia telah menyelesaikan urusan di syarikatnya dan pulang untuk selamanya. "Mak, saya dah balik." Saya gembira menyambut kepulangan anak saya. Tetapi pada masa yang sama, saya risau. Adakah ini keputusan yang tepat? Tetapi pilihan telah dibuat. Sekarang, kami hanya perlu melangkah ke hadapan. Keesokan harinya, kami mula bekerja bersama secara rasmi. Kami membeli sebuah kuali baru. Sekarang kami mempunyai 3 kuali. Saya dan anak saya berdiri sebaris menggoreng begedil. Pelanggan semakin bertambah. Berita tersebar dan orang dari kampung sebelah juga datang. Ada hari, 200 biji pun tidak mencukupi. Jualan harian kami mula mencecah RM100. Selepas menolak kos bahan, kami masih untung lebih RM70. Sebulan, pendapatan kami lebih RM2,000. Aisyah berkata, "Mak, dengan pendapatan sebanyak ni, kita bukan saja boleh tanggung belanja sekolah cucu-cucu, tapi boleh simpan untuk yuran universiti mereka nanti." Saya tidak percaya. Perniagaan yang bermula dengan 2 kuali kecil ini telah berkembang sebegini rupa dalam masa sebulan sahaja. Tetapi masalah datang tanpa diundang. Suatu pagi, seperti biasa, saya pergi membeli ubi kentang tetapi pembekal kelihatan serba salah. "Siti, maaf. Minggu ni saya tak dapat bekalkan ubi kentang." Apabila saya bertanya kenapa, dia kata cuaca tidak menentu. Sejak bulan lepas, hujan jarang turun. Di kawasan tanah tinggi, kekurangan air akan menjejaskan hasil tuaian ubi kentang. Jadi, bila saya boleh dapat bekalan, pembekal itu menggelengkan kepala. "Tak pasti, mungkin sebulan lagi." Saya panik. "Sebulan? Apa yang harus kami lakukan?" Saya cuba mencari pembekal lain, tetapi keadaan sama sahaja. Semua pekebun ubi kentang Mardi menghadapi masalah kekurangan hasil kerana kekurangan air. Ubi kentang yang ada pula harganya naik 2 kali ganda. Saya pulang dan memberitahu Aisyah. Anak saya kelihatan serius. "Mak, ini masalah besar. Macam mana kita nak berniaga tanpa ubi kentang?" Saya tahu.
Kami masih boleh bertahan beberapa hari dengan stok yang ada, tetapi selepas seminggu, ia akan habis sepenuhnya. Masalah yang lebih besar adalah harga. Harga ubi kentang Mardi di pasaran sekarang adalah 3 sekilogram, 2,5 kali ganda harga biasa. Jika kami membelinya pada harga ini, kos kami akan melambung tinggi. Aisyah membuat kira-kira. Kalau kos naik macam ni, kita kena naikkan harga bergedil. Dari 50 sen kepada 70 sen. Saya menggelengkan kepala. Tak boleh, nanti pelanggan lari. Tetapi kata-kata anak saya benar. Jika kami tidak dapat menampung kos, kami terpaksa berhenti berniaga. 3 hari kemudian, kami menaikkan harga kepada 70 sen sebiji. Pada mulanya, pelanggan tidak banyak merungut. Tetapi pada hari keempat, perubahan mula kelihatan. Seorang pelanggan tetap berkata, "Siti, harga dah naik ya?" Saya meminta maaf. Harga ubi kentang naik mendadak, Makcik. Kami tiada pilihan. Makcik itu faham dan tetap membeli pada hari itu. Tetapi keesokan harinya, dia tidak datang. Seminggu kemudian, jualan kami merosot dengan ketara. Kami membuat 200 biji tetapi hanya 140 biji yang terjual. 60 biji tidak habis. Aisyah berkata dengan risau, "Mak, kalau macam ni, kita akan kehilangan semua pelanggan." Saya juga cemas. Apa yang kami bina selama sebulan ini terasa seperti akan runtuh. Yang lebih merisaukan adalah stok. Begedil yang tidak habis dijual tidak boleh disimpan untuk esok. Rasanya akan berubah. Akhirnya, kami terpaksa membuangnya. 2 hari kemudian, jualan jatuh kepada 100 biji. Apabila dikira, kami hampir tidak mendapat untung. Pendapatan harian hanya 10 ring. Malam itu Aisyah berkata, "Mak, kita tak boleh terus macam ni. Patutkah kita turunkan harga balik?" Tetapi kami tidak boleh berbuat begitu. Dengan harga ubi kentang yang mahal, kami akan rugi jika menurunkan harga. Saya berfikir sepanjang malam, apa yang harus saya lakukan? Harga ubi kentang terus naik, pelanggan semakin berkurangan. Adakah kami benar-benar terpaksa berputus asa? Pukul 3 pagi, saya tidak dapat tidur dan pergi ke dapur. 3 kuali tersusun di situ. Sebulan yang lalu, ia adalah simbol harapan. Sekarang, ia terasa seperti satu beban. Ketika itu, anak saya juga keluar. Mak tak boleh tidur, kami duduk berhadapan. Aisyah memulakan perbualan. "Mak, cakap jujur, Mak rasa kita boleh teruskan tak?" Saya tidak dapat menjawab. Saya tidak yakin. Anak saya menyambung, "Saya dah berhenti kerja. Dah tak ada tempat nak tuju. Kalau ini pun tak jadi, macam mana?" Saya memegang tangan anak saya. "Maafkan Mak Aisyah. Mungkin Mak terlalu memaksa." Anak saya menggelengkan kepala. "Bukan salah Mak. Cuaca yang jadi masalah, bukan kita. Tetapi hakikatnya berbeza. Menyalahkan cuaca tidak akan mengubah apa-apa." Keesokan paginya, kami pergi ke pasar lebih lewat daripada biasa. Semangat kami telah luntur. Kami hanya menyediakan 100 biji begedil. Pelanggan yang datang tidak sampai separuh daripada biasa. Menjelang tengah hari, hanya 50 daripada 80 biji yang terjual. Aisyah mengeluh, "Mak, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya." Ketika itu, seorang lelaki yang tidak dikenali datang ke gerai kami. Berusia dalam lingkungan 40 konan. "Betulkah ini gerai Makcik Siti?" Saya mengangguk. Lelaki itu berkata, "Saya pekebun ubi kentang Mardi dari kampung sebelah. Saya ada dengar cerita. Makcik berniaga guna ubi kentang kami." Saya menjawab, "Ya, tapi sekarang susah nak dapat ubi kentang." Lelaki itu mengangguk. "Kami pun sama. Kekurangan air menjejaskan hasil tuaian. Tapi, saya ada satu idea." Saya menumpukan perhatian. Lelaki itu menyambung, "Di kampung kami, ada 12 orang pekebun ubi kentang Mardi. Selama ni kami jual kepada orang tengah dengan harga yang murah. Apa kata, macam makcik kami sendiri yang proses dan jual. Kalau kami bekalkan terus kepada makcik, kami boleh buang margin orang tengah dan bagi harga yang lebih murah." Saya terkejut. "Betul ke?" Lelaki itu tersenyum. "Ya, tapi ada syarat. Makcik kena beli secara tetap. Sekurang-kurangnya 100 kilogram seminggu." Aisyah menyampuk. "Berapa harganya?" Lelaki itu menjawab, "RM2 sekilogram. Separuh daripada harga pasaran sekarang." Saya dan anak saya berpandangan. Adakah ini benar? Atau ada udang di sebalik batu? Lelaki itu berkata, "Kami pun sedang mencari jalan keluar. Orang tengah menekan kami, lebih baik kita berurusan terus. Makcik untung, kami pun untung. Dengan pengalaman bertani selama 60 tahun saya tahu."
Pandangan mata lelaki ini jujur. Baiklah, mari kita bekerja sama. Petang itu, kami menandatangani perjanjian dengan lelaki itu. 100 kilogram seminggu pada harga 2 sekilogram. Anak saya membuat kira-kira. Mak, dengan harga ni, kita boleh turunkan harga bergedil kepada 50 sen balik. Saya tersenyum. Selepas sekian lama, harapan kembali bersinar. Tetapi malam itu, saya berfikir, adakah krisis ini benar-benar telah berakhir? Atau ada masalah lain yang menanti? Satu perkara yang pasti, jika saya keseorangan, saya pasti sudah berputus asa di sini. Tetapi saya ada anak saya. Dan sekarang, 12 orang pekebun akan bekerja sama dengan kami. Saya belajar sekali lagi, dengan bekerja sama, kita boleh bertahan. Keesokan harinya, kami menurunkan harga kembali kepada 50 sen. Kami meletakkan papan tanda besar di gerai. Harga turun, 50 sen sebiji. Pelanggan mula kembali seorang demi seorang. Makcik pelanggan tetap itu juga datang. Siti, harga dah turun balik. Macam mana boleh jadi? Saya menjelaskan, kami dah mula berurusan terus dengan pekebun. Tanpa orang tengah, kami dapat harga yang lebih murah. Makcik itu mengangguk faham dan membeli 6 biji. Harga ni barulah berpatutan. Dalam masa 3 hari, jualan kami pulih seperti sedia kala. 150 biji, 170 biji, 200 biji. Jualan terus meningkat. Seminggu kemudian, lelaki itu datang lagi. Namanya Husin. Dia membawa 3 orang pekebun lain. Makcik Siti, saya nak kenalkan. Mereka ni semua pekebun ubi kentang dari kampung kami. Saya bersalaman dengan mereka. Pak Din, Pak Rashid dan Encik Ramli, semuanya berusia 50-an ke atas. Husin berkata, Makcik, kami ada satu lagi cadangan. Apa kata kita tubuhkan koperasi? 5, 6. Koperasi? Ya. Kami 12 pekebun akan bergabung, uruskan ubi kentang secara bersama dan bekalkan kepada makcik secara stabil. Dengan cara ni, makcik pun senang, pendapatan kami pun terjamin. Aisyah menunjukkan minat. Macam mana caranya secara spesifik? Pak Din menjelaskan, kami akan bina satu stor simpanan bersama. Kami kumpulkan semua hasil tuaian di situ, pilih yang berkualiti dan hantar kepada makcik. Pak Rashid menambah, dan kalau makcik berjaya, kami pun nak ikut. Bukan setakat bergedil, tapi makanan lain juga. Macam kentang goreng atau sup kentang. Saya terkejut. Mereka semua melihat kejayaan saya dan mahu mengikut jejak langkah yang sama. Encik Ramli berkata, Makcik, lebih baik seluruh kampung kita maju bersama daripada makcik seorang saja yang berjaya. Kata-katanya menyentuh hati saya. Betul, kejayaan seorang diri tidak bermakna. Baiklah, mari kita buat bersama-sama. Sejak hari itu, kami benar-benar bergerak seperti sebuah koperasi. Pekebun-pekebun pimpinan Husin menghantar ubi kentang segar 2 kali seminggu, setiap hari Selasa dan Jumaat. Kualitinya konsisten dan saiznya seragam. Dengan kos yang stabil, kami boleh merancang dengan lebih baik. Aisyah mula membuat buku kira-kira. Dia mencatat dengan teliti jualan harian, kos bahan, dan keuntungan bersih. Sebulan kemudian, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Sebuah gerai baru muncul di pasar. Gerai yang menjual kentang goreng. Pemiliknya istri Husin, Puan Laila. Puan Laila menyapa saya, Makcik Siti, kami pun dah mula. Kami dapat semangat bila tengok makcik. Saya gembira. Saya tidak mendapat pesaing, tetapi rakan seperjuangan. Seminggu kemudian, satu lagi gerai dibuka. Gerai sup kentang. Pemiliknya anak perempuan Pak Din, Salma. Minggu berikutnya, gerai karipap kentang pula dibuka. Pemiliknya anak lelaki Pak Rashid, Kamal. Dalam masa sebulan, satu sudut pasar itu telah bertukar menjadi lorong kentang. Begedil, kentang goreng, sup kentang, karipap kentang. Semuanya dibuat dari ubi kentang Mardi. Pada mulanya, saya risau, pelanggan akan berpecah. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Berita tentang lorong kentang tersebar dan lebih ramai orang datang. Seorang pelancong berkata, tempat ni dah terkenal sebagai lorong kentang. Saya datang nak cuba semua. Pelanggan membeli begedil saya, kentang goreng Puan Laila, dan sup Salma. Semua orang maju bersama. 2 bulan kemudian, kami secara rasmi menubuhkan sebuah persatuan. Namanya Koperasi Ubi Kentang Mardi Cameron. 5, 6, 7, 12 keluarga pekebun dan 8 keluarga peniaga makanan bergabung. Dalam mesyuarat pertama, Husin berkata, kita sampai ke tahap ini semuanya berkat Makcik Siti. Kalau Makcik tak mulakan, kita semua takkan tahu. Saya menafikannya. Bukan saya seorang, kita buat bersama-sama.
Tetapi orang ramai bertepuk tangan dan mereka melantik saya sebagai penasihat kehormat koperasi. Dalam mesyuarat itu, kami merancang masa depan. Kami bersetuju untuk membina stor simpanan yang lebih besar. Kami juga menetapkan standar kualiti dan kami bersetuju untuk membuat promosi bersama. Kamal mencadangkan, apa kata kita buat akaun media sosial, akaun rasmi Lorong Kentang Cameron. Anak-anak muda bersetuju. Maka, kami mewujudkan akaun Instagram dan Facebook. Setiap hari kami memuat naik gambar makanan dan berkongsi ulasan pelanggan. Dalam masa sebulan, pengikut kami melebihi 1,000 orang. Kemudian, seorang wartawan dari Kuala Lumpur datang. Wartawan itu menemu bual saya. Mak Cik, pada usia 68 tahun, Mak Cik telah mengubah seluruh kampung. Apa rahsianya? Saya berfikir sejenak. Kemudian saya menjawab, saya tidak keseorangan. Anak perempuan saya membantu. Pekebun-pekebun bekerja sama dan jiran-jiran menyokong. Kalau saya seorang, saya dah lama putus asa. Selepas artikel itu disiarkan, lebih ramai orang datang. Pada hujung minggu bas pelancong pun tiba. Pengurus pasar datang dan berkata, Siti, kami akan secara rasmi mewartakan kawasan ini sebagai Lorong Kentang. Lesen kesihatan juga akan dikeluarkan secara rasmi. Kami semua bersama-sama menyediakan dokumen. Kami memohon atas nama koperasi. Sebulan kemudian, lesen rasmi dikeluarkan. Malam itu, kami mengadakan kenduri kecil. 20 keluarga berkumpul dan berkongsi makanan. Saya membawa begedil, Puan Laila membawa kentang goreng, dan Salmah membawa sup. Husin mengajak semua orang mengangkat cawan. Untuk permulaan kita, dan untuk Makcik Siti, semua orang mengangkat cawan. Air mata saya hampir menitis. Dalam perjalanan pulang, Aisyah berkata, Mak percaya tak? 2 bulan lepas, kita hampir putus asa. Saya mengangguk. Ya, memang tak sangka. Anak saya tersenyum. Tapi Mak, sekarang kita tak perlu risau pasal belanja sekolah cucu-cucu lagi. Yuran universiti pun boleh tanggung. Betul. Sekarang kami mempunyai pendapatan bulanan yang stabil. Berkat koperasi, kos menjadi lebih rendah dan jualan meningkat. Tetapi yang paling penting bukanlah wang. Perasaan tidak keseorangan, mempunyai rakan seperjuangan, itulah harta yang paling berharga. Malam itu, sebelum tidur, saya memandang kuali-kuali kecil itu. Ia bukan lagi sekadar alat. Ia adalah permulaan perubahan, simbol harapan. Dan saya berfikir, apa lagi yang akan berlaku? Cabaran apa lagi yang akan datang? Saya tidak pasti. Tetapi satu perkara yang saya tahu, selagi kita bersama, kita boleh mengatasinya. Itulah hikmah terbesar yang saya pelajari dari 60 tahun bertani. Kepulangan anak muda dan sekolah yang dibuka semula. 3 bulan telah berlalu. Lorong Kentang kini menjadi tarikan utama di kampung kami. Pada hujung minggu, pelancong dari bandar lain datang berkunjung. Dan pada hari biasa pun, pelanggan tidak putus-putus. Pada suatu pagi Sabtu, seorang pemuda yang tidak dikenali datang mencari saya. Berusia dalam lingkungan 30-an. Dia berkata dengan sopan, Mak Cik, saya berasal dari kampung ni. 10 tahun lepas saya berhijrah ke bandar. Saya memerhatikannya dengan teliti. Kamu ni bukan anak Pak Abu ke? Betul, Mak Cik. Mak Cik masih ingat saya, namanya Mamat. Dia bekerja sebagai buruh binaan di Kuala Lumpur. Mamat berkata, saya dengar cerita pasal Lorong Kentang kat media sosial. Saya tak percaya kampung kita dah berubah sampai macam ni. Jadi saya balik untuk tengok sendiri. Saya membawanya berjalan-jalan di pasar. Saya tunjukkan lorong kentang yang mempunyai 8 buah gerai. Mamat kelihatan terkejut. Hebatnya, masa saya tinggalkan kampung ni dulu, pasar ni sunyi sepi. Kami duduk berbual. Mamat bertanya dengan teragak-agak, Mak Cik, ada tak apa-apa yang saya boleh buat kat sini? Kamu pandai buat apa? Mamat menjawab, kat KL saya belajar bertukang. Saya boleh buat perabot. Manalah tahu kalau ada apa-apa yang diperlukan kat sini. Saya berfikir sejenak. Kemudian saya memanggil Aisyah. Anak saya datang dan mendengar cerita Mamat. Matanya bersinar. Aisyah berkata, Mamat, boleh tak kamu buatkan meja dan kerusi untuk gerai kami supaya pelanggan boleh duduk makan? Mamat mengangguk. Tentu boleh. Reka bentuk pun saya boleh buatkan. Seminggu kemudian, meja dan kerusi buatan Mamat tiba. Perabot kayu yang cantik dengan ukiran corak tradisional. Apabila pelanggan mula duduk makan, suasana menjadi berbeza sama sekali. Pemilik gerai lain juga menempah perabot daripada Mamat. Dalam masa sebulan, dia mendapat banyak tempahan. Akhirnya, dia berhenti kerja di Kuala Lumpur
dan pulang menetap di kampung. Selepas kepulangan Mamat, perubahan mula berlaku. Sebulan kemudian seorang lagi pemuda pulang, adik lelaki Salmah, Din. Dia bekerja sebagai pereka grafik di Kuala Lumpur. Din mencadangkan, apa kata kita buat logo untuk koperasi kita? Rekaan untuk pembungkusan pun kita boleh buat. Dalam masa beberapa hari, dia menghasilkan logo yang hebat. Reka bentuk yang menggabungkan imej Banjaran Titiwangsa dan ubi kentang. Dia juga mereka pembungkusan. Kini, makanan kami dibungkus dengan cantik. Pelanggan suka. Seorang pelancong berkata, pembungkusan ni cantik sangat, sesuai untuk dijadikan buah tangan. 2 bulan kemudian pemuda ketiga pulang. Sepupu Kamal, Azlan. Dia belajar memasak di Kuala Lumpur. Azlan mencadangkan menu baru. Kroket kentang, kentang gratin, dan salad kentang. Menu yang menggabungkan masakan tradisional dengan sentuhan moden. Apabila gerainya dibuka, pelanggan muda datang berpusu-pusu. Gambar-gambar makanannya sentiasa dimuat naik di Instagram. Dalam masa 3 bulan, 12 orang anak muda telah pulang. Semuanya berasal dari kampung ini yang telah berhijrah ke bandar kira-kira 10 tahun yang lalu. Tukang kayu, pereka, chef, juru elektrik, akuntan, mereka membawa pelbagai kemahiran bersama mereka. Suasana kampung berubah sepenuhnya. Sekolah yang telah ditutup selama 10 tahun dibuka semula. Terdapat 15 orang murid. Pasangan muda yang pulang membawa anak-anak mereka bersama. Rumah-rumah yang dahulunya kosong kini mula bercahaya. Pada waktu senja, kedengaran gelak tawa kanak-kanak. Suara yang tidak kedengaran selama 10 tahun. Pada suatu petang, satu mesyuarat diadakan di Dewan Orang Ramai. Ahli koperasi kini berjumlah 40 keluarga. Bukan hanya pekebun, tetapi juga peniaga makanan, tukang kayu, pereka, dan pemandu lori. Husin berkata, saudara-saudari, kita telah sampai ke tahap ini. Setahun yang lalu, ini semua mustahil. Orang ramai bertepuk tangan. Aisyah melaporkan, dalam tempoh 3 bulan yang lalu, jumlah jualan koperasi adalah RM50.000. Purata pendapatan setiap keluarga yang terlibat adalah RM1.200. Satu angka yang menakjubkan. Setahun yang lalu, purata pendapatan bulanan di kampung kami tidak sampai RM200. Tetapi ada perubahan yang lebih penting. Mamat mengangkat tangan. Saya ada cadangan. Apa kata kita bina sebuah bengkel kerja bersama? Bengkel tukang kayu, bengkel pembungkusan, dan ruang memasak, semuanya di satu tempat. Semua orang bersetuju. Idea yang bernas. Din menambah, saya nak buat laman web kampung, supaya kita boleh terima tempahan secara dalam talian. Azlan juga berkata, macam mana dengan kelas memasak? Kita boleh ajar pelancong cara memasak masakan berasaskan ubi kentang mardi. Pelbagai idea dicurahkan. Apabila semangat orang muda bertemu dengan pengalaman orang tua, pelbagai kemungkinan baru muncul. Selepas mesyuarat, saya dan Aisyah berjalan pulang. Lampu jalan menerangi jalan kampung, baru dipasang sebulan yang lalu. Anak saya berkata, Mak, ingat tak setahun yang lepas, masa Mak mula dengan 2 kuali kecil tu? Saya mengangguk. Masa tu memang rasa buntu. Aisyah tersenyum. Tapi tengoklah sekarang. Seluruh kampung dah berubah. 40 keluarga bekerja sama, anak-anak muda pulang, sekolah pun dah buka balik. Saya sendiri tidak percaya. Apa yang saya lakukan hanyalah menggoreng begedil. Tetapi ia telah mencetuskan perubahan yang begitu besar. Apabila saya tiba di rumah, cucu-cucu saya sudah menunggu. Cucu sulung saya berlari memeluk saya. Nenek, kat sekolah tadi kami belajar pasal nenek. Cucu sulung saya berkata, dalam subjek kajian tempatan, kami belajar pasal kisah kejayaan kampung kita. Macam mana nenek mulakan dan ubah seluruh kampung. Cucu kedua pula berkata, kawan-kawan suruh minta tanda tangan nenek. Cucu bongsu memegang tangan saya dan berkata, Nenek, nanti bila dah besar, saya nak jadi macam nenek. Tolong orang. Air mata saya mengalir mendengar kata-katanya. Apa yang saya tunjukkan kepada cucu-cucu saya bukanlah sekadar perniagaan. Ia adalah cara untuk hidup bersama. Malam itu, sebelum tidur, saya melihat keluar tingkap. Kampung ini terang benderang. Setahun yang lalu, hanya kira-kira 10 buah rumah yang bercahaya. Sekarang, lebih 50 buah rumah. Saya terdengar gelak tawa kanak-kanak. Saya terdengar perbualan pasangan muda. Suara sebuah kampung yang hidup. Aisyah masuk ke dalam bilik. Mak belum tidur lagi. Saya memandang anak saya dan berkata, Aisyah, terima kasih. Kalau kamu tak balik, semua ni takkan jadi. Anak saya memegang tangan saya. Tak, Mak.
Kalau Mak tak mulakan, saya pun takkan ada keberanian. Dan sekarang, saya jauh lebih bahagia berbanding masa kerja kat KL dulu. Kami bersama-sama melihat keluar tingkap. Bintang-bintang berkelipan di atas banjaran Titi Wangsa. Aisyah berbisik, "Mak, agaknya apa lagi yang akan jadi esok ya?" Saya tersenyum. Tak tahulah. Tapi selagi kita bersama, semuanya akan baik-baik saja. Dan saya berfikir, setahun yang lalu, saya hanya risaukan belanja sekolah cucu-cucu saya. Saya mula menggoreng begedil dengan 2 kuali kecil. Tetapi ia menjadi benih perubahan yang mengubah seluruh kampung. Sekarang, benih itu telah tumbuh menjadi sebatang pokok yang besar. 40 keluarga berteduh di bawahnya dan lebih ramai orang datang berkunjung. Apalagi perubahan yang akan datang esok? Siapa lagi yang akan pulang? Impian apa lagi yang akan bermula? Saya tidak pasti. Tetapi satu perkara yang saya tahu, selagi kita bersama, kita akan terus berkembang. Setahun kemudian, sebuah perayaan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Genap setahun koperasi kami ditubuhkan. Satu majlis sambutan akan diadakan di Dewan Orang Ramai. Pukul 4 pagi, seperti biasa saya bangun. Ia sudah menjadi rutin. Apabila saya ke dapur, Aisyah sudah pun terjaga. "Mak, hari ini kan ada majlis. Lewat sikit pun tak apa kan?" Saya menggelengkan kepala. "Tak boleh. Pelanggan menunggu. Nanti mereka kecewa." Anak saya tersenyum. "Mak ni memang tak berubah." Kami mula bersiap bersama, memarut ubi, membancu adunan, dan menyediakan bahan-bahan. Selepas setahun, kami menjadi lebih pantas dan cekap. Apabila kami tiba di pasar, pemilik gerai lain juga mula tiba. Puan Laila, Salmah, Kamal, Azlan, semuanya tersenyum dan menyapa saya. Puan Laila berkata, "Siti, dah setahun ya? Setahun yang lalu pada hari ini kita pertama kali berjumpa." "Betul. Rasa macam baru semalam, tapi dah setahun." Kami selesai bersiap dan mula menggoreng pada pukul 5 pagi. 3 kuali berdesir serentak. Bunyi yang sudah sebati dengan saya. Pelanggan pertama tiba. Makcik pelanggan tetap. Selama setahun, hampir setiap hari dia datang. "Siti, hari ini hari ulang tahun kan? Tahniah." "Terima kasih, Makcik. Berkat sokongan Makciklah kami sampai ke tahap ni." Makcik itu tersenyum dan membeli 10 biji. 2 kali ganda daripada biasa. Pelanggan terus datang. Bukan hanya penduduk kampung, tetapi juga orang dari jauh. Sebuah keluarga datang dari Kuala Lumpur. Perjalanan selama 3 jam. Pukul 8 pagi, kami mula berkemas. Hari ini kami membuat 250 biji dan semuanya habis terjual. 3 kali ganda lebih banyak daripada jualan hari pertama setahun yang lalu. Aisyah mengira wang dan berkata, "Mak, 125 tolak kos bahan. Untung 95. Saya mengangguk. Tetapi ada yang lebih penting daripada wang. Wajah-wajah gembira pelanggan. Pukul 10 pagi, kami pergi ke Dewan Orang Ramai. Lebih 100 orang sudah berkumpul. 40 keluarga ahli koperasi bersama keluarga mereka dan penduduk kampung. Husin berdiri di hadapan. "Saudara-saudari, hari ini genap setahun koperasi kita ditubuhkan. Setahun yang lalu, kita bermula dengan 12 keluarga pekebun. Sekarang, kita ada 40 keluarga." Tepukan gemuruh bergema. Husin menyambung. "Dalam tempoh setahun, izinkan saya kongsikan pencapaian kita. Jumlah jualan 150.000. Anak muda yang pulang ke kampung 23 orang. Bayi yang baru lahir 6 orang. Sebuah sekolah dibuka semula. Orang ramai bertepuk tangan sekali lagi. Saya mendengar angka-angka itu dan tidak percaya." Aisyah bangun dan membuat pembentangan. "Dan kita telah menetapkan matlamat seterusnya. Pembinaan bengkel kerja bersama. Permulaan jualan dalam talian, program pengalaman memasak, dan pengembangan ke kampung-kampung lain." Tin menghidupkan skrin. Reka bentuk laman web kampung terpapar. Koperasi Ubi Kentang Mardi Cameron tajuknya. Di bawahnya gambar-gambar kampung kami. Azlan berkata, "Bulan depan kita akan mulakan kelas memasak. Kita akan ajar pelancong cara memasak masakan ubi kentang Mardi." Mamat menunjukkan model. Pelan reka bentuk bengkel kerja bersama. Akan dibina di pintu masuk kampung. Selepas semua pembentangan selesai, Husin memanggil saya. "Makcik Siti, sila ke hadapan." Saya terkejut dan memandang Aisyah. Anak saya tersenyum dan mengangguk. Husin berkata, "Saudara-saudari, kita sampai ke tahap ini berkat beliau. Pada usia 68 tahun, beliau bermula dengan 2 kuali kecil. Beliau tidak berputus asa dan beliau bekerja sama dengan kita.
Orang ramai berdiri dan bertepuk tangan. Husin mengeluarkan sebuah kotak kecil. Makcik, ini tanda ingatan dari kami semua. Apabila saya membuka kotak itu, terdapat sebuah bingkai gambar. Gambar saya sedang menggoreng begedil buat pertama kali dengan kuali kecil setahun yang lalu. Mungkin ada yang mengambilnya secara senyap-senyap. Di bawah bingkai itu terukir kata-kata, permulaan kecil, perubahan besar. Setahun bersama Mak Cik Siti, air mata saya mengalir. Saya memegangnya dan terdiam seketika. Husin berkata, Mak Cik, sila berikan sepatah dua kata. Saya memeluk bingkai itu dan memandang orang ramai. Semua orang memandang saya. Saya membuka mulut. Saya bukan orang yang istimewa. Saya cuma seorang nenek biasa. Setahun yang lalu, saya risaukan belanja sekolah cucu-cucu saya. Jadi saya mula menggoreng begedil. Orang ramai mendengar dengan senyap. Saya menyambung. Kalau saya seorang, saya dah lama putus asa. Masa pergelangan tangan saya bengkak minggu pertama, masa harga ubi kentang naik, masa pelanggan berkurangan, saya hampir berputus asa. Tapi anak perempuan saya pulang, dan kamu semua bekerja sama dengan saya. Suara saya tersekat-sekat. Saya berhenti seketika dan menyambung, apa yang saya belajar ialah ini. Seorang diri kita lemah, tetapi bersama kita kuat. Kalau kita berkongsi, kita takkan rugi, malah akan bertambah. Itulah sahaja yang saya belajar selama setahun ini. Tepukan gemuruh bergema. Saya memandang anak saya. Aisyah juga menangis. Selepas mesyuarat, kami keluar. Jamuan makan tengah hari telah disediakan. Makanan yang dibuat oleh semua orang. Begedil, kentang goreng, sup kentang, kari pap kentang, dan menu-menu baru ciptaan Azlan. Orang ramai makan, minum, dan ketawa bersama. Kanak-kanak berlari-lari. Anak-anak muda bermain gitar dan menyanyi. Saya berundur sedikit dan melihat pemandangan itu. Pemandangan yang mustahil untuk dibayangkan setahun yang lalu. Cucu saya berlari ke arah saya. Cucu sulung berkata, Nenek, saya dapat tawaran masuk universiti. Betul ke? Universiti mana? Universiti Pertanian. Saya pun nak buat kajian ubi kentang Mardi. Cucu kedua pula berkata, saya nak masuk sekolah kulinari. Macam Abang Azlan. Cucu bongsu memegang tangan saya dan berkata, Nenek, sekolah kami dah ada 15 orang kawan. Tahun lepas, cuma ada 5 orang. Sambil memeluk cucu-cucu saya berfikir, apa yang saya tinggalkan untuk mereka bukanlah wang, ia adalah cara untuk hidup bersama. Hari sudah senja. Orang ramai mula pulang ke rumah masing-masing. Saya dan Aisyah juga berjalan pulang. Anak saya bertanya, Mak penat? Tak, gembira sangat sampai tak rasa penat. Kami tiba di rumah dan terus ke dapur. Di situ, 3 kuali kecil tersusun. Kuali yang telah digunakan setiap hari selama setahun. Karatnya semakin banyak, pemegangnya semakin longgar. Tetapi ia masih kukuh. Aisyah berkata, Mak, nak saya belikan kuali baru. Kita dah mampu sekarang. Saya menggelengkan kepala. Tak perlu, Mak akan terus guna kuali ini. Sebab di sinilah semuanya bermula. Anak saya tersenyum. Itulah Mak. Pukul 10 malam, sebelum tidur, saya melihat keluar tingkap sekali lagi. Kampung ini terang benderang. Lebih 50 buah rumah bercahaya. Dari jauh saya nampak bangunan sekolah. Esok pagi, kanak-kanak akan ke sana. Saya juga nampak tapak pembinaan bengkel kerja bersama. Bulan depan, ia akan siap. Dan saya memandang ke arah pasar. Lorong Kentang. Tempat di mana setahun yang lalu saya bermula dengan 2 kuali kecil. Aisyah masuk ke dalam bilik. Mak masih belum tidur. Saya memandang anak saya dan berkata, Aisyah, esok kita kena bangun pukul 4 pagi juga kan? Anak saya tersenyum. Ya, Mak. Saya pun akan bangun bersama. Kami bersama-sama melihat keluar tingkap. Bintang-bintang berkelipan di atas banjaran Titiwangsa. Saya berbisik perlahan. Setahun yang lalu pada waktu macam ni, Mak cuma risaukan belanja sekolah cucu-cucu. Mak putus asa bila orang tengah tak nak beli ubi kentang Mak. Anak saya memegang tangan saya. Saya menyambung, tapi tengoklah sekarang. 40 keluarga bekerja sama, 23 orang anak muda pulang, sekolah pun dah buka balik. Semuanya bermula dari 2 kuali kecil. Aisyah berkata, bukan Mak, bukan kuali yang memulakannya. Keberanian Mak yang memulakannya. Semangat Mak yang tidak berputus asa. Saya memeluk anak saya. Dan saya berfikir, betul, kuali hanyalah alat. Yang penting adalah semangat untuk bekerja sama. Sambil memejamkan mata, saya memikirkan hari esok. Esok, saya akan bangun pukul 4 pagi. Saya akan membawa 3 kuali ke pasar.
Bersama anak saya, kami akan membuat 250 biji begedil, lusa, tulat, dan hari-hari seterusnya. Dan suatu hari nanti, apabila saya tidak lagi berdaya, seseorang akan menyambungnya, mungkin cucu saya, mungkin anak muda lain di kampung ini. Yang penting, kuali-kuali kecil ini tidak akan berhenti. Ia akan terus berdesir di tangan seseorang. Itulah sahaja yang saya harapkan. Sebelum terlelap, saya berpikir, saya bermula pada usia 68 tahun, tetapi ia tidak terlambat. Saya bermula dengan 2 kuali kecil, tetapi ia tidak kurang, kerana kami bersama. Malam itu, saya tidur dengan Lena. Dalam mimpi, saya masih menggoreng begedil. Tetapi kali ini, saya tidak keseorangan. Anak saya di sebelah, cucu-cucu saya di sekeliling, dan penduduk kampung bersama-sama. Dan di atas banjaran Titi Wangsa, matahari pagi mula terbit. Hari baru bermula, di lorong kentang, asap mula berkepul-kepul, dan gelak tawa nenek-nenek kedengaran. Kuali-kuali kecil berdesir lagi hari ini. Hari Mak Cik Siti yang berusia 69 tahun bermula, dan kisah ini akan terus berlanjutan.